Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Apapun isu yang berlaku pada hari ini, bahangnya tetap menjurus kepada PRU yang ke-15. Justru inilah platformnya untuk kita bincangkan. Malam ini seperti biasa, perbezaan idea dari perbezaan parti juga sentiasa kami raikan dan inilah medannya untuk percambahan dan juga pertentangan idea. Saya bersama dengan saudara Isham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Di tengah sana, Datin Paduka Cik Asmah Ibrahim merupakan Ketua Sayap Pejuang Wanita Malaysia. Terima kasih. Hari ini memakai topi sebagai orang politik dan juga orang baru dalam politik juga nanti. Dan juga YB Kelvin Yee merupakan Ahli Parlimen Bandar Kuching dan juga Ketua Jawatan Kuasa Eksekutif Kebangsaan Sosialis Pemuda DAP. DAP juga bersama dengan kami pada malam ini. Perbincangannya sudah pasti menjurus kepada bahang PRU 15 itu. Dan sebelum saya tanya bersedia atau tidak, sesuai atau tidak, masing-masing dah dapat kerusi ke? Dah tentu ke? Saudara Isham, contohnya secara peribadi. Tak ada. Secara peribadi. Kita tak tahu. Tidak tahu, tapi sebagai seorang ahli parti, memegang jawatan dalam parti, persiapan secara peribadi dahulu. Bagaimana mentaliti daripada segi persiapan fizikal dan juga mental untuk menuju ke PRU 15 ni? Peribadi dahulu. Peribadi, saya ingat kita dah mula berjuang untuk parti ni. Saya ingat lepas PRU 18 itu kita kalah, kita dah teruskan. Selepas ni kalau diumum bubar parlimen pun saya ingat personally and the party kita teruskan aja lah sampai habis. Itu je. Okey. Datin Paduka, mungkin dahulu kalau memegang topi yang lain tapi masuk politik dan secara peribadi ini jugalah PRU yang pertama berjuang sebagai seorang ahli politik. Persediaan dan juga bagaimana melengkapkan diri sebagai ahli politik dan juga menuju ke PRU 15. Okey, betul. Kali pertama saya memasuki politik, banyaklah kita kena belajar. Tapi dari segi persediaan tu kita kena sentiasa bersedialah. Dan bila-bila PRU pun maknanya saya bersedia sekiranya khidmat saya diperlukan untuk bertanding ataupun untuk menggerakkan jentera dan sebagainya, insya-Allah saya bersedia untuk melakukannya. Dr. Kelvin, sebagai satu-satunya ahli parlimen malam ini, bagaimana persediaan secara peribadi dahulu untuk PRU ke-15? Jadi memang sebagai seorang ahli politik, kita tahu bahawa politik itu unpredictable. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan malas pada pagi tadi saya pun berjumpa dengan tim saya di Bandar Kuching melalui online. Kami telah membuat beberapa persiapan dan juga langkah strategi untuk menghadapi pilihan raya sama ada yang akan diadakan tahun ini ataupun tahun depan. Tetapi we are ready, kita kena berkhidmat terus untuk rakyat. Apabila saya tanyakan bersedia atau tidak, tarikh PRU dan juga cerita mengenai bila sesuai atau tidak ini menjadi polemik sejak, kalau saudara Hisham daripada setahun yang lepas mendesak. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Tapi akhirnya nanti, bagaimana kita melihat bahawa kesesuaian proses pesta demokrasi ini ditentukan bila paling sesuai? Apa mekanisme, apa elemen, apa yang paling menjadi keutamaan? Keutamaan menang PRU itu sudah tentu, tapi yang mana lebih penting? Rakyatnya bagaimana? Saya dah desak untuk pilihan raya ni bubar parlimen, saya rasa semasa langkah Sheraton. Dan langkah Sheraton pada ketika itu 2 tahun lepas. Kenapa? Sebab kita kena pulangkan balik mandat kepada rakyat dan setiap kerajaan yang dibentuk tu perlukan dibentuk melalui pilihan raya. Mesti ada mandat. Sebab dalam politik ni, democratic legitimacy is very important. So setiap kali kita buat kerajaan, dalam satu penggal kita ada 3 Perdana Menteri sekarang. Lepas itu dahlah 3 ada Perdana Menteri. Kita tukar kerajaan 2 kali tanpa mendapat daripada rakyat, mendapat mandat dari rakyat without the democratic legitimacy. Ini pada saya tak boleh lama-lama. In essence, kerajaan yang dibentuk tanpa pilihan raya itu kerajaan yang sementara. So bila kerajaan sementara tidak mendapat mandat, macam mana kita nak belanja duit rakyat? Sekarang kita nak buat bajet 300 bilion nak belanja duit rakyat, tetapi orang yang membuat keputusan untuk belanja itu tidak dipilih. Ini menjadi masalah. So sebab itu bila dulu kita tak buat masa langkah Sheraton sebab COVID. Okey, kita fahamlah itu. Sebenarnya UMNO satu bas pergi Istana Negara pada ketika itu jumpa si Paduka Baginda Pertuan Agong. Kita bukan nak membentuk kerajaan. Kita nak bubar. Kalau Cik Zuf ingat masa itu. Maksudnya kalau di Sheraton itu juga untuk bubar? Yes, kita pergi satu bas awal-awal jumpa Agong adalah untuk bubar parlimen.
Tetapi Sri Paduka Baginda Tuan Agong mungkin Baginda dapat maklumat-maklumat mungkin tak sesuai pada ketika itu sebab COVID dan sebagainya. So kita terpaksa bentuk kajian campuran. Tapi sekarang ni dah tak ada PKP, dah tak ada COVID. So secepatnya kita tak boleh lengah-lengahkan pilihan raya lah. Kena kembalikan mandat kepada rakyat supaya biar rakyat tentukan siapa yang mereka pilih untuk belanja duit mereka untuk buat keputusan untuk mereka. Itu perkara pertama. Perkara kedua ialah kita akan berhadapan dengan banyak krisis Cik Zul. Satu krisis banjir ni. Satu saya sebutlah sebelum YB sebut sebab nanti. So memang saya tahu ramai pihak tak nak buat pilihan raya masa banjir. Dan kita setuju, saya setuju. So sebab bila banjir tak sesuai lah, sekolah semua tutup dan sebagainya. So kita buat pilihan raya sebelum banjir. So sekarang Jabatan Meteorologi kata kita dalam peralihan monsun. So dijangkakan mungkin tak tahulah ada banjir besar ke tidak bulan 12. So bulan 12 itu saya rasa mungkin tidaklah kita buat pilihan raya. Tapi kita boleh buat sebelum itu. Dan itu krisis pertama. Dan tahun depan pula kita ada krisis ekonomi. Negara-negara pemimpin dunia, Jokowi sendiri cakap dan Perdana Menteri Singapura sendiri cakap tahun depan ekonomi teruk dan sebagainya. Ini juga memberi kesan kepada kita. So dua krisis ini. Apabila kita berhadapan dengan krisis, kita nak nombor satu kerajaan yang kompeten, pembuat dasar dan menteri-menteri yang kompeten. Dan yang kedua, kita nak mereka ni kompeten. Yang kedua, kita nak mereka ni fokus. Sekarang apa yang berlaku? Pembuat dasar kita menteri-menteri ada yang tak fokus. So macam sekarang ni saya ingat dalam kepala mereka fikir pilihan raya kursi mana nak bertanding, politicking dan sebagainya. Tapi itu semua ahli politik memikirkan perkara yang sama. Betul. Cuma kalau kita buat pilihan raya dan kita ada horizon 5 tahun ke depan ini, maka mungkin mereka akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah rakyat selain daripada asyik nak memikir pasal pilihan raya sahaja. So, kalau dibuat dalam masa 2 bulan ini berbanding kurang 6 bulan yang akan datang? Kalau kita betapa bezanya kepada rakyat? Apa bezanya kepada rakyat pada pemikiran Saudara Isam? Bezanya begini, sebab macam saya cakap tadi, untuk menyelesaikan masalah sekarang ni rakyat tak ada kerja. Pendapatan kurang, lepas tu kos sara hidup naik dan ringgit pun kita lemah, 46 ringgit lemah macam ini. Sebab apa? Sebab pelabur tak nak masuk. Bila dia tak masuk, dia tak beli ringgit. Dia tak nak masuk, tak beli ringgit sebab apa? Mereka tidak ada keyakinan kepada kestabilan politik dan kestabilan politik Malaysia. Sebab itu kita kena reset benda ini. So bila kita reset benda ini, we get the politik part itu yang fikir-fikir pilihan raya, fikir-fikir nak lompat parti, fikir-fikir nak ini semua tu kita reset balik melalui mendapat mandat dari rakyat, baru kita menjadi lebih fokus dan dengan itu lah lebih baik untuk kita menangani krisis-krisis selepas ini. Kalau tidak, selagi ini tidak berlaku, ekonomi kita semakin teruk. Dan kita pun, ahli-ahli politik kita pun tak fikir untuk macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat dan perkara ini akan menjadi lebih teruk dan lebih buruk lah. Itu yang kita nak cuba elakkan. YB, Kelvin, kalau saya tanyakan, so YB dapat mandat rakyat pilihan raya lepas. Jadi mungkin hujahnya kepada apa yang dikatakan oleh saudara Memang saya agak janggal lah mendengar hujahan tersebut. Jika mandat rakyat itu dipentingkan, kenapa turut serta dalam langkah Sheraton? Kerana kita lihat langkah Sheraton bukannya bermula apabila kita menghadap Yang di-Pertuan Agong, tetapi bermula sebelum itu. Jadi jika pihak UMNO tidak masa itu menyokong langkah yang dibuat oleh Bersatu atau mana-mana, langkah Sheraton sebenarnya tidak akan berlaku. Dan mandat yang diberikan kepada Kerajaan Pakatan pada masa itu haruslah dihormati dan kami diberikan peluang untuk menghabiskan penggal kami. Sama ada kami berjaya atau tidak, ia diberikan pilihan diberikan balik kepada rakyat untuk menilai sama ada kami sebuah kerajaan yang berjaya atau tidak. Dan itulah sepatutnya proses demokrasi, itulah mandat rakyat. Jadi memang saya setuju mandat itu penting, political legitimacy itu penting. Tetapi lebih penting sekarang, seperti yang dikatakan oleh saudara tadi, kita menghadapi isu-isu yang sangat serius. Nombor satu, isu persekitaran, environment, isu ekonomi. Saya juga agak hairan bahawa kita boleh buat ramalan tak ada banjir sebelum bulan Disember. Kita tahu bahawa Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan ramalan memang peralihan monsun tetapi tidak mengatakan bahawa tidak ada banjir akan berlaku pada masa ini. Malah semalam di Ipoh ada banjir juga. Jalan Kuching ada banjir.
boleh katakan ini banjir kilat atau mana, tetapi pusat pemindahan semua dibuka. Semalam ada penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan tersebut dan ada resources perlu digunakan untuk mereka. Jadi kenapa kita nak risk it? Kenapa nak ambil the risk untuk buat pemilihan pada hujung tahun ini? Kerana sangat jelas UMNO telah berkata dalam Majlis Tertinggi yang pengumuman Yang Berhormat Pontian tersebut bahawa mereka tetap hendak pilihan raya tahun ini. Ini bukan isu persekitaran dan banjir saja, tetapi ini isu ekonomi. Seperti yang dikatakan tadi, tahun depan, malah hujung tahun ini, banyak pakar meramalkan kita ada kemelesetan ekonomi yang unprecedented, yang sangat serius. Ini disebabkan isu-isu geopolitik, disebabkan isu-isu investors dan lain dan banyak multifaktorial. Tetapi kalau kita contohnya, kalau Jumaat kita tak bentangkan bajet, jika bubar sebelum pembentangkan bajet, bermaksud kita tak ada bajet. Atau bubar selepas pembentangan tetapi bajet tidak dibahas, tidak dinilai dan tidak diluluskan di parlimen, apa mesej yang akan kita berikan kepada pelabur-pelabur domestik dan juga pelabur-pelabur asing? Bermaksud dalam menghadapi satu kemelesetan ekonomi, satu isu ekonomi yang unprecedented, kita tak ada hala tuju fiskal yang ditunjukkan oleh mana-mana kerajaan. Kerana kalau kita lihat Presiden kalau lihat tahun 1999 di mana ia pernah dibubuhkan selepas pembentangan bajet, ia mengambil masa hampir 4 bulan lebih atau 5 bulan, 3 bulan selepas pilihan raya untuk mereka bentang di parlimen. Bayangkan masa itu tak ada bajet, emergency budget, apakah keyakinan pelabur asing? Tapi situasinya jelas, sekiranya kita tunggu lebih lama, krisis ekonomi itu mungkin akan lebih teruk. Banjir tetap berlaku dan juga pasca banjir itu juga memerlukan kudrat yang lebih banyak dan itu akan melingahkan lagi pilihan raya umum. Nak tak nak ini perlu pandangan selalu. Tapi isunya, untuk menyelesaikan isu ini, kita perlu satu kerajaan yang kompeten. Ini bukan isu bagi saya. Jika UMNO berkata mereka perlu memerintah sekarang, padahal sekarang Perdana Menteri dan kebanyakan Menteri Kanan ada dari UMNO. Sekarang mereka sepatutnya menunjukkan kebolehan mereka untuk menangani isu ini, bukan nak meminta untuk pilihan raya. Kita perlukan, memang mandat penting, tetapi the main problem sekarang, mereka tak ada macam idea macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi saya nak menyuruh, seperti saya katakan tadi, kita kena fokus kepada isu ini. Kita menteri, sama ada menteri yang lembab ke tak lembab, tetapi sebagai Perdana Menteri, beliau mempunyai hak untuk memecat jika not functioning atau tak perform. Tapi yang paling penting untuk memastikan hala tuju polisi-polisi yang ditentukan oleh kerajaan untuk menangani isu ini. Kita ada masa lagi. Sebenarnya pilihan raya boleh diadakan bulan Ogos tahun depan. 3 bulan tambah daripada kita angkat sumpah di bulan Julai, bulan Mei, bukan bulan Jun. Sebenarnya ada masa lagi, ada isu yang lebih serius, kita kena fokus kepada isu tersebut. Dan adakah isu-isu serius itu akan selesai kalau kita tunggu lagi? Sama ada ia selesai atau tidak, tetapi yang penting isu di depan kita. Ramalan cuaca ini bukan ramalan saja, ini pakar-pakar persekitaran environment. Climate change ini satu isu yang sangat-sangat penting. Jadi kita sudah tahu musim tengkujuh ini bukan tahun ini saja, setiap tahun ada. Malah tahun depan banjir mengakibatkan kehilangan nyawa hampir 54 nyawa, kerosakan harta benda yang tak kekira. Adakah ini masa yang sesuai? Inilah sama, isu memang tak akan habis. Tetapi ada masa yang lebih sesuai untuk kita fokus kepada pilihan raya dan sebagainya. Datin Paduka, kalau saya tanyakan, Datin Paduka arif mengenai cuaca, environment dan sebagainya, tetapi menjadi orang politik sudah pasti penilaian dan juga keputusan politik itu juga menjadi satu keutamaan dengan topik yang dipegang sekarang. Respon terhadap perbincangan yang berlaku ini, adakah kita perlu saja tunggu dan ahli-ahli parti-parti politik yang tak bersedia ini akan bersedia pada satu tempoh yang tertentu, atau sebenarnya ada orang kata kena beradaptasi dengan alam? Ya. Okey, terima kasih. Pertama, terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini dan beri ruang pada saya untuk berkongsi.
Kita kena perlu balik kepada mandat rakyat, betul. Kita perlu menghormati mandat rakyat dan rakyat telah pun memberi mandat tersebut pada 2018, tetapi ada yang telah merosakkan mandat tersebut disebabkan oleh langkah Sheraton. So lepas tu seperti yang terangkan oleh Encik Hisham tadi, maknanya kita patutnya lepas langkah Sheraton tu dah memang kita patut dapat mandat rakyat semula. Betul, tapi saya rasa in the first place kenapa kita rosakkan mandat rakyat yang baru 22 bulan. Sepatutnya kita perlu menghormati mandat rakyat dan apa jua kerajaan yang dipilih perlu diberi tempoh sehingga dia tamat cukup haulnya untuk melaksanakan apa yang dia nak. So bila kita dah rosak tu, lepas tu kita pula jam-jam tu nak buat pilihan raya dan kita tersekat sebabkan COVID. Tapi sekarang ni tiba-tiba 2-3 bulan ni kita jadi terdesak sangat, kita kena juga buat sekarang, sedangkan kita dah boleh tunggu dah pun daripada 22 lepas dah selepas langkah Sheraton tu life goes on jugalah, walaupun ialah banyak kita tengok kepincangan apabila mandat rakyat yang telah diberi itu tidak dihormati dan kita pusing kot situ pusing kot sini, maka kita meletakkan pemimpin-pemimpin yang gagal melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Jadi it has gone on dan krisis demi krisis yang kita hadapi, tiba-tiba sekarang ni kita tak boleh tunggu pula nak melepaskan monsun ni dalam 6 bulan ni. Nah, saya sebagai orang yang dalam bidang environment, saya rasa perkara ni ramalan yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi kita adalah agak jelas. Kita tahu memang ramalan, tetapi probability-nya adalah tinggi di sana, terutamanya sekarang ni dengan keupayaan model-model prediction yang saya biasa dengan meteorologi. Mereka bukan hanya melihat satu model, dia mesti membuat prediction tu sebelum dia announce, dia dah melihat pelbagai model dan juga merujuk kepada international climate punya model juga baru dibuat ramalan tersebut. Dan dia telah meramalkan yang between November dan December ini kita akan ada banjir besar, dan sekarang ni pula kita berada di dalam tahun yang ada fenomena La Nina. Kalau dulu lepas La Nina ni kita akan masuk fasa El Nino yang mana akan kering. Yes. Jadi kita kena hormatilah fenomena alam ini, dan kita tahu bahawa fenomena yang berlaku sekarang ni, climate change ni, mengesani kehidupan semua rakyat seluruh dunia, dan tidak ada langkah drastik yang kita boleh buat untuk menangguhkan monsun ni datang, untuk menangguhkan hujan ni datang, untuk pusingkan arah angin. Memang kita tak boleh. Jadi saya rasa untuk berlaku adil kepada rakyat, memang kita nak mandat rakyat ni. Kita pun sebenarnya parti-parti lain pun tak sabar juga nak mengganti kerajaan ni sebenarnya, sebab banyak sangat kita tengok kepincangannya. Kita tak sabar nak menggantikan pemimpin yang ada sekarang ni dengan kepimpinan yang lebih kompeten, yang boleh membawa rakyat Malaysia keluar daripada kemelut yang fokus kepada politik saja, kepada fokus kepada isu rakyat sebenarnya. Isu ekonomi yang kita kena tengok, malahan isu climate change yang cut cross sector juga perlu kita tengok. Tetapi apabila kita nak melakukan pembubaran itu, biarlah kita lakukan dalam keadaan yang kondusif untuk rakyat menunaikan hak mereka untuk mengundi. Sebab kita dah boleh tunggu dah lebih setahun, lebih sejak langkah Sheraton tu banyak tahun yang kita tunggu, tiba-tiba 6 bulan ni kita tak boleh tunggu. Sangat-sangat tak boleh tunggu dah. Yang perintah pun I think orang yang sama juga kan, dengan tukar sana sinilah. Jadi saya rasa kita tidak bolehlah mengambil ringan amaran perubahan cuaca. Tambahan pula, bila kita dah tengok kegagalan kerajaan yang ada ni untuk menguruskan banjir tahun lepas. Tahun lepas dengan kematian yang 54 nyawa, kerugian harta benda yang melebihi 20 billion, I'm not sure, I wrote somewhere. Jadi bermakna itu menunjukkan kerajaan yang ada itu tidak sedia. Jadi tahun ni apa persediaan tersebut?
Okey, saya tarik balik diskusi kita, cerita pasal PRU dan perkataan mandat tu disebut banyak kali. Akhirnya orang politik hendak dipilih. Dan rakyat ni perlu dimudahkan untuk memilih. Sir Rizam, bagaimana? Mandat rakyat tu peratusannya tu. Apa kelebihannya kalau peratusan tu tinggi? Apa peratusan kurang tu? Apa kelebihan dan pro dan consnya? Okey, 30 saat sebelum saya jawab itu, saya nak respons ke nombor 1, kita buat langkah Sheraton ni persatun lah. Dia letak jawatan. Saya rasa itu kita kena betulkan ya. Tak setuju. Dia bukan kerana makan malam Sheraton berlaku sebelum dia meletakkan perubahan. jawatan. Teruskan. Teruskan. Sebab saya rasa diskusi ni 4 tahun berjalan. Ya, Tun meletakkan nombor jawatan 2. setelah dia hilang mandat daripada parti dia. Maknanya langkah tu berlaku dulu. Okey, tak apa. Nombor dua, kehilangan nyawa pada banjir tahun lepas tu paling ramai di Selangor, Taman Seri Muda. Dekat situ banyak inilah. So tanggungjawab itu saya ingat ada orang kata banyak blame game berlaku lah. Tapi saya ingat Kerajaan Negeri pun perlu bertanggungjawab juga dekat situ, Kerajaan Negeri Selangor. So beralih kepada tadi. Mandat. So bila kita sebut pasal mandat, saya tengok ada dua ironi Cik Zul. Nombor 1 ialah saya tengok dalam dunia ni lah, saya ingat hanya pembangkang di Malaysia je yang tak nak pilihan raya. Saya rasa di mana-mana negara biasanya pembangkang yang nak pilihan raya sebab nak tukar kerajaan. So DAP nak kan pilihan raya? DAP nak pilihan raya. Kita nak pilihan raya, tetapi kita nak hak dan kepentingan rakyat dijaga terlebih dulu. Saya tengok minggu lepas ada piket di KL dibuat oleh PH, tak salah saya siapa, sama ada PH atau Parti Muda. So mereka kata mereka tak nak pilihan raya, nak kekalkan kerajaan sampai ataupun nak kekalkan sampai habis pinggal. Dan pada masa yang sama dia kata kerajaan ini kerajaan gagal. So ironinya dekat situ, kalau awak kata kerajaan ni kononnya gagal, kenapa nak kekalkan kerajaan gagal ini sampai habis penggal? So sebab itu tadi macam tadi Datin cakap, kalau kerajaan ini gagal atau tidak mendapat mandat rakyat, sepatutnya mandat itu dipulangkan segera. Dan daripada segi orang kata sama ada turnout tu, tadi Cik tanya turnout rate tinggi atau tidak, trend yang kita nampak sekarang ini di Melaka dengan Johor, of course ada turnout rendah dekat situ. Ada dua perkara yang telah dibincangkan di Parlimen pun, saya ingat Timbalan Menteri telah cakap, dia kata di Johor turnout rendah, salah satu sebabnya adalah mungkin orang tak nak keluar mengundi. Ada 3 cara mengundi. 1, awak undi siapa yang awak suka. Nombor 2, awak undi orang yang lawan kepada awak, orang tak suka. Yang kedua, kita just protest. So kita tengok melalui kajian-kajian kita sendiri, ada setengah-setengah pengundi mungkin daripada PH yang mungkin hilang kepercayaan kepada wakil-wakil mereka yang mereka undi dulu. Tapi sebab tak tahulah kerana tidak tunai janji dan sebagainya, mereka tidak mahu keluar mengundi dekat situ. So, sebab itu saya tengok kenapa, kita pun tanya kenapa pembangkang di Malaysia ni tak nak keluar mengundi. So antara jawapan yang kita dapat mungkin sebab mereka tak yakin ataupun mereka orang UMNO kita kata secara terus terang kita kata mungkin mereka takut kalah pilihan raya lah. So Risha merasakan sentimen yang berlaku di Melaka, yang berlaku di Johor itu dapat dibawa untuk PRU itu kalau diadakan pada tahun ini? Saya tengok begini, bukan sahaja kalau bulan ini, bulan depan ke apa kan, tapi sentimen itu memang ada lah di tangan rakyat. Saya bulan lepas saya dah pergi ke 30 ke 40 kawasan parlimen. Saya berjumpa dengan rakyat, berjumpa dengan akaumbi, saya tanya mereka nak pilihan raya cepat ke tidak. So mereka kata nak pilihan raya. Sebab apa? Mereka dah keadaan dah jadi banyak, makin lama kita tunggu makin teruk. Now, satu lagi, bila kita tengok juga ada trend politik dekat situ, di Melaka PH atau pembangkang kalah teruk. Saya tak tahu berapa kursi dia menang, PKR terutamanya, di Melaka kosong kursi. Di Johor juga mereka kalah teruk. PKR saya ingat 1 kursi, PH menang berapa kursi saja. Saya tak pasti. GTA mungkin bertanding di Johor, tapi kalah semua kursi. GTA tak wujud lagi pun. Di Johor. Pejuang. Okey, saya betulkan Pejuang. Dan di Sarawak masa PRN itu hari pun banyak kursi-kursi yang mereka bertanding itu mereka telah kalah. So sebab itulah saya rasa, saya fahamlah kalau mengapa pihak-pihak GTA ke Pejuang ke PH ke ataupun Perikatan Nasional tidak mahu pilihan raya pada ketika Dr. ini. Kelvin, mungkin daripada pengalaman di Sarawak dan juga adakah benar kerana sentimen rakyat juga mungkin kata
ketidaksepaduan yang ada yang menyebabkan mungkin 3 penjuru dan sebagainya dan menyebabkan rakyat berpilihan. Adakah itu menyebabkan Pertama sekali, saya rasa sentimen rakyat telah bertukar. Kalau kita bandingkan dengan Melaka, Johor maupun Sarawak dan sekarang, sentimennya berlainan kerana mungkin pilihan raya negeri dan pilihan raya umum, sentimennya banyak berbeza sebenarnya. Tetapi saya nak jawab kepada yang isu yang dibangkitkan tadi. Sebenarnya pada mulanya kita dah kata pilihan raya satu pesta demokrasi. Satu pesta demokrasi bermaksud kita kena libatkan lebih banyak orang dalam pesta demokrasi untuk mereka menunaikan hak demokrasi mereka. Tetapi dalam jawapan yang diberikan tadi, langsung tidak menyebut tentang risiko bahawa turnout rate akan rendah disebabkan banjir. Bagi saya, ini satu bukan parti politik yang zalim jika memaksa rakyat memilih sama ada untuk menjaga nyawa mereka, menjaga harta pusaka mereka, kediaman mereka, ataupun keluar mengundi. Sama ada banjir atau tidak, tetapi jika kita tahu ramalan, pakar-pakar semua ada, kita masih nak buat keputusan sedemikian. Bagi saya ini satu parti politik yang zalim. Malah seperti hujahan yang diberikan tadi, banyak pembangkang kalah di Melaka, di Johor dan di Sarawak. Bermaksud kita nak adakan pilihan raya secepat mungkin. Bermaksud, for me, penilaian politik atau political consideration lah yang dibuat untuk memilih tarikh tersebut, bukan kepentingan atau kebajikan rakyat. Ini satu pesta demokrasi. Satu kerajaan yang bertanggungjawab atau satu parti politik yang bertanggungjawab sepatutnya memilih tarikh di mana kebanyakan rakyat dapat keluar untuk memberikan mandat yang sebenar. Kita nak pulangkan mandat. Saya setuju. Saya tak bantah. Tapi jika disebabkan banjir, disebabkan banyak isu-isu, cuma 5% yang keluar. Apakah mandat tersebut? Ini bukan satu mandat yang legitimate. Kita kena pilih satu masa di mana semua atau lebih dapat keluar untuk membuat pilihan. Dan sekarang sebagai kerajaan, Perdana Menteri dari UMNO pun, sama ada mandat atau tidak mandat, tanggungjawab beliau adalah untuk membantu rakyat, mencari polisi, menunjukkan halat tuju negara, sama ada dari segi ekonomi ataupun kesejahteraan dan sebagainya. Kalau saya ambil argumen peratusan keluar mengundi itu, UMNO contohnya, adakah berisiko juga kalau dengan banjir ini tidak dapat mengeluarkan ahli-ahli parti untuk mengundi, khususnya di negeri-negeri yang dikuasai? The thing is, kalau kata banjir, lagilah risiko pada kita. Sebab rakyat semua marah pada kita. UMNO buat PRU masa banjir. Lepas tu orang kita sendiri tak keluar mengundi, terutama di semua kawasan lah. So kita pun sebenarnya dekat situ, kita macam saya cakap awal tadi lah, kita pun tak nak buat PRU masa banjir. Tapi kita buatlah seawal mungkin sebelum banjir. Maksudnya keputusan itu dibuat dengan risiko? Of course, mestilah. Tapi risiko yang lebih besar ialah kalau kita tunggu lagi lama, keadaan ekonomi teruk, bertimpa-timpa krisis dengan orang dalam kerajaan campuran yang ada daripada menteri-menteri yang kita warisi daripada PH dulu yang tidak kompeten. So bila benda ini macam saya cakap tadi, yang masalah bertimpa ini kalau kita tak selesaikan, makin lama makin teruk. Sebab itu kita kena selesaikan perkara ini. Dan saya tengok daripada segi yang tak keluar mengundi itu, kita pun buat kajian. Yang kita nampak kebanyakan yang tak keluar mengundi itu bukan kita punya base. Kita punya base di Melaka dengan di Johor, orang kita memang nak keluar mengundi. Tapi yang tak keluar mengundi kita nampak PH punya base. Contohnya di Iskandar Puteri. Iskandar Puteri, kawasan Lim Kit Siang. Dekat situ turnout rate cuma 38%. Itu kawasan, bukan kawasan UMNO itu. Tapi kalau banjir susah juga UMNO nak keluarkan ahli. Kalau kawasan banjir, kita pun terkesan. Sebab itu saya kata, macam tadi, kalau katakan kita pergi buat masa banjir, kita pun tak nak. Kita pula yang mengambil risiko, dahlah orang tidak boleh keluar mengundi, tetapi orang akan marah kita. So kita tidak mahu benda itu berlaku. So sebab itu kita buat secepat mungkin sebelum banjir. Dan kita pun tanya Jabatan Meteorologi. Saya bukan ahli meteorologi, tapi kita pun tengok laporan-laporan. Saya pun dulu kerja kerajaan 20 tahun. So mereka kata tidak ada saintis pun boleh meramalkan banjir besar dalam 2-3 bulan akan datang ini.
So saya tak pastilah siapa saintis mana yang boleh kata 3 bulan ini akan jadi banjir besar, itu saintis mana itu. So pada kita memang kita tahu setiap tahun tu bulan 12 akan berlaku musim tengkujuh. Betul. Sebab itu kalau tanya saya tak rasa kita akan buat pilihan raya bulan 12 lah. Saya nak masuk kat sinilah. Dengan impact climate change sebenarnya, saya tak tahulah tuan-tuan aware or not, sebenarnya kita punya musim banjir bukan lagi bulan 12. Sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Dan ada juga tahun-tahun yang dah shift. Bulan 11 kita ada banjir besar. Kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas kan, trendnya, tiba-tiba bulan 12 kering. Jadi apa yang kita perkatakan kat sini, bila sudah ada amaran itu, sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat tentunya akan mengambil kira the worst case scenario. Jadi itu yang perlu kita lihat. Dan bila kita cakap, betul Tuan cakap kata nak adakan sebelum banjir, katanya maknanya kita tergesa-gesa sekarang ni kita buatlah dulu PRU tu sebelum banjir turun. Tapi sekarang hari ni pun cuaca tidak menentu. Kita dah dapat banjir sana sini dan sebagainya. Jadi saya rasa sebuah kerajaan yang bertanggungjawab lebih baik dia prepare persediaan menghadapi banjir itu, dan persediaan itu bukan sekadar untuk menyelamat sahaja. Kita banyak perkara-perkara yang related dengan banjir itu. Contohnya banjir berlaku sebab sungai, parit, longkang tidak dikorek. Jadi inilah masa kita untuk nak gerakkan jentera untuk korek parit, longkang semua supaya tidak tersumbat. Sungai-sungai kita yang perlu didalamkan. Kita tengok hari ini kerja-kerja mendalamkan sungai dan sebagainya sudah tertangguh kerana 2 tahun PKP tak ada apa yang bergerak. Jadi itu antara faktor yang menyebabkan tahun lepas banjir itu di luar kawalan. Sebab itulah berlaku banjir kat Selangor tahun lepas yang gate kunci air pun tak boleh dibuka. Jadi ini semua kesiapsiagaan yang perlu kita buat. Bukan kita bercakap nak sedia. Dalam keadaan macam ni, kita kena gerakkan the whole jentera kerajaan. Dan kawasan-kawasan yang melibatkan pembukaan tanah yang luas, kita perlu turun semak kerja-kerja tanah tersebut. Adakah seal trap dia working? Adakah kerja pembukaan tanah itu perlu ditangguhkan buat mitigation measure, siltation control? Ini adalah persiapan sebelum berlaku banjir. Yang berlaku banjir nanti nak menyelamat, itu persiapan lain memang kena. Dan saya juga melihat perbincangan-perbincangan di antara NGO-NGO yang terlibat dalam kerja-kerja menyelamat. Mereka juga tidak selesa dengan persiapan yang ada oleh pihak kerajaan sekarang ni. Sekarang ni ini yang kita nak tahu, kerajaan sekarang ni tolong jawab kat kita apa persiapan itu dulu. Lepas tu cakap nak buat, kalau itu semua dah sedia, lepas tu kita nak tahu okey, kita nak buat PRU ni mengambil kira kemungkinan berlaku banjir. Apa SOP SPR untuk mengendalikan pilihan raya semasa banjir. Macam mana nak bawa tu mengundi tu, kat mana kita nak mengundi. Kalau saya ni terkesan kerana banjir dan dipindahkan ke sekolah umpamanya, cuma saya dipindahkan ke sekolah, tiba-tiba kita nak mengundi kat sekolah tu juga. Bolehkah saya mengundi kat sekolah Kalau tu? kalau sekolah lain? Kalau sekolah lain, kena ke saya randuk air tu pergi sekolah lain? Kalau SPR boleh jelaskan di parlimen apa SOP yang dia akan guna pakai untuk mengendalikan PRU semasa banjir. We have to take into consideration the worst case scenario. Biar MP semua setuju, okey, benar kita bersedia. SPR akan hantar helikopter ke setiap bumbung rumah kita kalau kita tersangkut atas rumah untuk hantar kita untuk mengundi. Lepas tu mungkin hantar balik kita ke atas bumbung rumah tu sebab SPR bukan kerja dia hantar ke penyelamat. Boleh saya tambah? Saya sangat setuju. Okay. Ini isu haruslah dibentangkan di parlimen. Ya. Dan jika Sekiranya benar nak dilakukan Dan benar, pilihan ya. raya, Kesiapsiagaan. kesiapsiagaan tersebut. Dan sebenarnya semua isu ini, semua proses ini menelan belanja yang tinggi. Yes. Malah pihak SPR telah berkata bahawa jika kita nak buat pilihan raya musim banjir, memang akan mengambil belanja yang lebih tinggi. Mungkin 1.2 bilion. Ini berbanding 500 juta yang dibelanjakan pada pilihan raya 2018. Bayangkan duit tersebut yang harus sepatutnya disalurkan kepada rakyat pada masa ini. Adakah kita nak tergesa-gesa nak buat pada musim ini? Saya dilatih sebagai seorang doktor. Semalam ada satu NGO dinamakan tadi, satu NGO kesihatan, Malaysian Medical Association, MMA, yang mewakili doktor-doktor. Mereka juga mengeluarkan kenyataan
tidak sesuai buat pilihan raya kerana kita tahu musim pilihan raya ada penyakit-penyakit berjangkit yang memang berlaku. Kolera, leptospirosis, typhoid fever, banyak lagi. Adakah kita nak menjejaskan bagi risiko kepada rakyat kita demi beberapa bulan? Saya ada 20 minit je berbaki. Okey. Saya ingin cuba mencelah di sini kerana diskusi ini mungkin tidak akan habis sampai pagi esok. Saya kita tak tahu tarikh lagi contohnya Okey. ketika rakaman ini diadakan. Cuma akhirnya nanti ada beberapa situasi, kita cerita pasal politik. Ada beberapa situasi. Saudara Hisham mungkin membayangkan bahawa apabila pilihan raya itu diadakan, UMNO mendapat mandat dan mandat itu mandat yang stabil. Itu perkataan yang selalu digunakan pakai. Betul. Adakah ianya realistik dalam keadaan sekarang ini? Adakah mungkin kerana situasi sekarang dengan pilihan dengan pengundi-undi yang tinggi, dengan ketidaktentuan, dengan keletihan kelesuan masyarakat terhadap politik, adakah UMNO mampu menjaminkan satu kestabilan yang dijanjikan daripada awal? Kerana apa yang jadi di Johor juga tidak. Betul. Ada Johor kata macam That's the thing. Nombor satu, sebab itu saya cakap, bila kita nak buat pilihan raya ni, memang tak ada garanti siapa-siapa parti pemenang. Atau tak ada garanti yang kita pergi, kita boleh menang, orang tu boleh menang, atau PH boleh menang, atau Perikatan Nasional GTA apa, tak ada garanti. Tapi yang pokoknya, yang penting ialah kita serah balik pada rakyat. Macam saya cakap tadi, benda ini kajaan sementara. Kalau kita pun tadi, Datin Asma dengan YB pun dah setuju, kata banjir berlaku sepanjang tahun. Saya ingat banjir di Taman Seri Muda dulu berlaku pada bulan Ogos. So kalau banjir berlaku sepanjang tahun, kita nak cakap, kalau macam itu, bulan 11 tak boleh buat pilihan raya. Bulan 1 pun tak boleh, bulan Ogos pun tak boleh. So bila kita nak buat pilihan raya sebenarnya? So sebab itu pokoknya, ada ruang. Nanti kejap Datin, nanti kejap ya. Betul, sebab itu pokoknya mandat itu adalah satu perkara yang penting lah. So memang bila kita pergi pilihan raya, kalau nak kata sama ada kita mempunyai keyakinan yang tinggi, of course kita nak pergi buat pilihan raya ni mestilah ada keyakinan. Tetapi apa-apa pun semua itu di tangan rakyat. Dan saya ulang semula, kalau kita betul, macam kita tidak mengharapkan atau mendoakan banjir yang besar lah bulan-bulan hujung ni, kalau boleh tak adalah banjir, tak adalah krisis, memang kita tak ini. Saya tak tahulah ada parti-parti yang mengharapkan economic crisis tahun depan ke mendoakan banjir besar berlaku supaya orang benci UMNO ke, saya tak tahu. Tapi kita mendoakan supaya walaupun saintis-saintis ke apa kecakap, saintis ni pelbagai pandangan yang ada yang kata banjir lah, depend lah dia saintis ikut mana. Ada yang kata tak banjir lah dan sebagainya, tapi kita mendoakan supaya kita dapat mandat bentuk kajian yang lebih kompeten supaya kita lebih fokus untuk menangani krisis-krisis yang mendatang. Sama ada kita menang atau kalah, saya serahkan kepada rakyat. situasi politik dengan pilihan raya sudah berubah begitu drastik selepas 2008. Betul. You're right. Belasan tahun lepas. Dan itu dibuktikan lagi tidak ada satu parti politik yang mampu menggagaskan ataupun mengumpulkan suara secara solid yang begitu besar. Dan melihat kepada keresahan rakyat dan juga melihat kepada trend ini secara globalnya berlaku. Apa jangkaan UMNO selepas PRU15 ini? Dengan mengambil situasi ianya berlaku pada tahun ini, berlaku selepas itu nanti akan ada banjir dan sebagainya. Kerana kita banyak juga cerita bahawa rundingan bersama parti ini tidak selesai. Rundingan, kalau ada juga yang mengatakan bahawa saintis politik juga mengatakan bahawa kemungkinan parlimen tergantung itu mungkin berlaku. Dan bagaimana menjangkakan situasi itu sekiranya pilihan raya itu berlaku pada tahun ini? Tidakkah menyelesaikan membentuk satu kerajaan itu lebih sukar berbanding tahun 2018? Jangkaan UMNO bagaimana, Saudara Hisham? Jangkaan kita sudah tentu, kalau tengok daripada trend-trend yang lepas, saya lihat sentimen ada banyak menambah kepada kita lah. Sebab nombor satu, pada tahun 2018, masa PRU14, saya tengok sokongan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional paling teruk dalam sejarah. Paling teruk dalam sejarah, kita telah menang 54 kursi, tambah di Tanjung Piai, lepas tu 55. Ini UMNO saja, tak campur parti-parti lain. Itu paling teruk dalam sejarah. So sudah tentu pada kali ini, saya tengok pada kali ini sentimennya, kalau kita tengok secara general daripada kajian kita, daripada sentimen daripada PRK yang kita pergi dan PRN yang kita telah menang, sentimen itu tentulah lebih baik daripada 2018 dulu. Satu.
Yang kedua, daripada segi bila kita nak pergi pilihan raya atau nak pergi perang ni, kita tak boleh tengok kita saja, kita kena tengok lawan kita. So bila kita tengok lawan kita pula, PH dengan Perikatan Nasional terutamanya saya tengok mereka punya kekuatan tak macam PRU14 dulu. So mereka dah berpecah-pecah. So ini tak kira banjir ke tak banjir. Ini tolak tepi ceteris paribus banjir lah. Kita cerita politik pula. So keadaan mereka berpecah belah. So PH dah berpecah jadi GTA lah, jadi Pejuang lah, jadi Muda lah, jadi Perikatan Nasional dan sebagainya. So saya ingat sebab perpecahan ini yang mereka risau ni. Nah, bila nak berhadapan dengan Barisan Nasional, dulu di hadapan Barisan Nasional banyak-banyak isu. Sekarang ni isu tak macam isu dulu. Lepas itu dengan isu yang rakyat fikir dulu mereka tipu manifesto, lepas tu ada pelompat parti dan sebagainya. Yang lompat parti itu pun terlibat dalam membuat manifesto. Di Melaka dengan di Johor itu yang kita nampak. Kenapa rakyat daripada PH ni banyak yang tak keluar mengundi? Sebab mereka pun dulu mereka masih segan-segan nak undi Barisan Nasional, penyokong-penyokong PH ni, tapi pada masa sama mereka tak yakin dengan PH, so mereka tak keluar mengundi. So peratusan keluar mengundi itu rendah. Padahal penyokong kita, peratusan keluar mengundi kita adalah okey, tak ada masalah. So sekarang ini mereka menghadapi masalah, terutama macam pengundi Melayu. Saya nak cerita, saya tengok ada satu town hall di Pulau Pinang masa saya di Tasik Gelugor, 3-4 hari lepas saya buat town hall di Sabang Perai. PH pun buat town hall di Pulau. So saya ada orang hantar link kepada saya. So ada penyokong PH sendiri tanya, dia kata kali ini kita tak kira dah parti mana kita nak sokong, UMNO ke PH atau Perikatan Nasional. Janji kita dapat kerajaan yang boleh memperbaiki ekonomi. Maksudnya penyokong tegar PH sendiri sudah tidak yakin dengan PH. So dekat situ sebab itu kita nampak. So saya boleh faham kenapa sekarang ni orang PH tak nak pilihan raya lah, macam-macam alasan lah bagilah, banjir lah apa, saya boleh faham itu, betul. Cakaplah apa pun saya faham itu politik. Tapi sebab itu saya kata itulah dia, saya serahlah. Kalau saya tanyakan kerana situasinya, saya membayangkan situasinya bukan pada hari mengundi, tapi selepas hari mengundi bagaimana orang-orang politik membentuk konsensus untuk kerajaan yang solid itu, yang kompeten apapun sekali namanya, yang kukuh itu. Kalau GTA bagaimana? Saya rasa begini. Apapun yang dikatakan kami seolah-olah kami menolak PRU ini tak benarlah. Memang kita nak mengembalikan semula mandat rakyat ini. Seperti saya kata tadi, kita pun tak sabar juga nak mengganti kerajaan yang tidak efektif ini. Betul, saya cakap betul. Tapi kalau UMNO sangat confident dia punya undi tetap dan sebagainya, so apa salahnya kita lanjutkan lagi 6 bulan? Kerana untuk memberi keselesaan rakyat sedikit, supaya kerajaan rakyat boleh keluar menunaikan tanggungjawabnya dengan selesa. Krisis lagi teruk. Lagi lama lagi tunggu lagi ini teruk. melibatkan nyawa. Okey, apa yang akan berlaku selepas tu kita tengoklah siapa yang menang dan kita rundinglah apa yang kita boleh buat. Tetapi kalau kita nak runding, nak form kerajaan tu, kalau pandangan kami dari GTA, kita nak runding ni mestilah orang yang mempunyai visi dan misi yang samalah. Kita tak bolehlah berunding dengan pihak-pihak yang memang ada tercemar dengan jelas dengan kes-kes korupsi dan sebagainya, sebab yang kita janjikan kepada rakyat adalah untuk membentuk kerajaan yang bersih, yang cekap, yang kompeten. Jadi kita tak bolehlah nak berundingan dengan yang ada baggage begitu kan. Dan tentunya apa pun yang kita akan buat tu kita tentukan kemudianlah selepas kita mendapat mandat. Kalau kita ada numbers yang mencukupi, kita adalah bargaining power. Jadi sekarang ni saya rasa kita utamakan kepentingan rakyat dahulu, wujudkan keselesaan kepada rakyat untuk keluar mengundi. Lepas tu barulah kita runding. Selepas tu apa yang akan berlaku? Because kita nak mentadbir negara ini, kita memerlukan banyak pihak. Sebab tu kalau dilihat dalam GTA pun kita tidak menamakan siapa-siapa pun Perdana Menteri. Sebab Tuan sendiri cakap menanglah dulu baru kita bincang. No point sekarang ni kita cakap pun sebab apa pun tak tahu lagi kan. Dr. Kemi, bagaimana pula? Mungkin menjawab juga di DAP dan juga Pakatan Harapan kerana akhirnya nanti selepas PRU itu tempoh. Jadi memang banyak pakar-pakar politik mengatakan ada kemungkinan satu hang parlimen. Saya nak bagi satu satu senario. Jika kita buat pilihan raya pada tahun ini dan benar-benar parlimen tergantung, kita tak dapat bentuk kerajaan, lepas tu banjir berlaku. Adakah ini satu langkah yang bertanggungjawab?
Padahal adakah kita nak satu kerajaan sekarang, sama ada kita tak setuju atau tak setuju, tetapi mereka memberikan fokus sepenuhnya untuk memastikan jika ada banjir, mereka akan tangani dan selesaikan isu tersebut. Saya tahu banjir boleh berlaku apabila bila-bila masa saja, tetapi pakar-pakar memang ada, selepas ini kita El Nino kan, musim kering. Tak mungkin, tak boleh cakap tak mungkin lah, ada kemungkinan, tapi kemungkinan sangat rendah untuk banjir pada masa itu. Kenapa kita tak buat pilihan raya pada masa itu? Isu ni bukan banjir saja. Bagi saya isu ini isu keyakinan pelabur, isu pelabur domestik dan juga asing juga. Ini isu ekonomi. Kerana bajet akan dibentangkan, jika dibentangkan pada hari Jumaat ini, tetapi jika kita nak pilihan raya hujung tahun ni, ia kena dibubarkan selewat-lewatnya minggu depan. Jadi bajet tidak diluluskan. Bagaimana kita nak tunjuk kepada pelabur asing, kepada negara lain, apakah hala tuju fiskal kita untuk menghadapi kegawatan ekonomi yang akan datang? Ini sangat penting. Nilai ringgit kita semakin rendah. Contohnya di United Kingdom, kita lihat bagaimana Perdana Menteri Liz Truss mengumumkan satu mini bajet, tak dapat sokongan, nilai mata pound jatuh teruk. Bayangkan kalau kita tak ada bajet menghadapi kegawatan ekonomi. Tapi kalau kita stabilize, lepas banjir, mungkin mid of next year, kita buat lepas bajet lulus semua, baru kita buat pilihan raya. Biar rakyat pilih, jika benar-benar parlimen tergantung, kita ada masa untuk bincang. Dan Dr. Kelvin tidak menolak kemungkinan bahawa rundingan itu perlu dilakukan dalam PRU ke-15 ini? Selepas. Kita memang fokus kita untuk memperkukuhkan gagasan yang kita ada. Sangat jelas Majlis Presiden berkata kita nak kukuhkan PH untuk memberikan rakyat pilihan di mana kita nak kembalikan, nak teruskan kerja-kerja baik yang kami lakukan. Reformasi institusi, reformasi rasuah yang dilakukan bersama masa itu di bawah PH. Dan jika diberikan peluang, memang kami akan mentadbir dengan baik. Saya tanyakan perkara ini kerana saya mengantopi rakyat biasa. Saya tak sign parti-parti politik mana sekalipun dan saya pergi mengundi untuk menentukan kerajaan saya nanti. Kerana akhirnya kita boleh bertentang dan juga bergaduh bagaikan esok nak kiamat. Tapi akhirnya kita sedar bahawa selepas PRU itu nanti, apa jua parti perlu ada konsensus dan duduk sekali. Bagaimana Saya tengok budaya politik untuk berunding tu nanti, Saudara Hisham, silakan. Saya tengok begini macam saya yalah personally daripada dulu memang saya dah bawa no nego go solo. Saya konsisten. Sampai hari ini pun pada saya BN akan go solo lah. Tapi parti tanpa PAS, inisiatif pribadi. PAS. Cuma parti membuat ketetapan. Kita okeylah PAS nak jumpa kita nak dia nak ini okey. Kita tunggu jawapan daripada PAS. Ada syarat-syarat yang kita bagi. Presiden parti kita pun dah cakap syaratnya mereka kena tinggalkan bersatu, kena umum keluar Perikatan Nasional, kena buat mufarakah dan iaitu kena buat pengumuman terbuka yang mereka telah tinggalkan Perikatan Nasional lah. Sebab UMNO akan umbi kita tak boleh terima pengkhianat dekat situ. Dan kalau kita nak bekerjasama selepas PRU pun saya ingat kita rundingan kita dengan PAS sajalah. Dengan lain saya tak tahu. Tapi apa yang saya nampak di sini ialah apabila kita lepas pilihan raya sama ada kita berunding atau tidak pun tidak menjadi banyak masalah kat situ. Yang saya nampak yang menjadi masalah ialah pada pihak Kemah Besar PH ni. Ini saya nampak doktor sebab apa? Katakanlah imagine PH menang balik PRU 15. Dengan katakan dalam itu ada balik Anwar Ibrahim ada dalam itu, lepas tu siapa ada Tun Mahathir mungkin nak masuk balik dalam GTA, lepas tu Tan Sri Muhyiddin pun ada dalam itu. So mereka ini mungkin akan berebut lagi pilih siapa nak jadi Perdana Menteri. Dan UMNO tak nak join rundingan so, tu. kalau mereka berunding Kemah Besar, so itu pasal persoalan rakyat. Ini kalau dia undi PH balik, ini saya tanya rakyat sendiri So mereka kata, kalau mereka undi PH balik, kata jadi Kemah Besar itu. Dan siapa nak jadi Perdana Menteri? Bergaduh lagi Mahathir dengan Anwar, bergaduh pula Mahathir dengan Muhyiddin. So macam mana? Jadi ketidakstabilan ekonomi. Sebab itu bila kita cakap tentang pelabur tadi, sekarang saya tanya penganalisa ekonomi. Itu lagi di Asrul Awani ini sendiri, ada penganalisa ekonomi, dia bukan ahli politik. Apa yang dia cakap di Asrul Awani ini, saya tengok TV, dia kata pelabur sekarang tak nak masuk sebab dia nak tunggu pilihan raya. Dia kata sebab bila politik tak stabil, mereka pun nak melabur dalam sini pun mereka tak yakin sebab ini berlaku di Indonesia dan berlaku di Singapura sebelum ini. Sebelum Jokowi bubar dia punya dewan dia dan sebelum Singapura mengadakan pilihan raya, pelabur tak nak masuk Indonesia dengan Singapura.
Tapi lepas dia buat pilihan raya, dapat mandat, baru pelabur masuk. Sekarang ni pelabur mencurah-curah masuk ke Singapura dengan ke Indonesia. Tapi mereka tak nak masuk Malaysia, kenapa? Buat apa masuk? Kan tukar lagi kerajaan, tukar lagi polisi, hilang wang pelaburan mereka. Bila mereka tak masuk, itu yang ringgit kita jadi lemah. Bila ringgit kita jadi lemah, mereka tak beli ringgit, kita import banyak makanan ni daripada luar. So, kos-kos sara hidup ni pun tinggi. Apa jaminan UMNO untuk memastikan bahawa selepas PRU itu kestabilan yang bagaimana dijanjikan dari segi kepimpinan dan juga menghormati mandat yang dilakukan rakyat pada PRU 15? Solusi dia, saya dah tulis pasal ini, saya ingat tahun lepas solusi dia. Sebab itu saya kata pokoknya adalah kembalikan keyakinan, bukan saja pelabur luar negeri tetapi pelabur dalam negeri. Macam mana nak kembalikan keyakinan? Daripada dulu, even zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri pun, kenapa masuk FDI? Sebab Malaysia ni mempunyai kestabilan politik dulu. Bila politik itu stabil, dasar itu stabil, kerajaan itu stabil, maka mereka masuk untuk melabur kat situ. Pokoknya di situ dulu. Selagi kita tak reset, selagi kita tak stabilkan ekonomi, maka semua orang tak yakin dan semua orang pun was-was apa nak berlaku ini. Dan dengan kita ada menteri-menteri yang saya cakap tadi, kita pun tak tahu sama ada mereka ini fokus ke tidak. Dahlah ada setengah mereka tak kompeten. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah rakyat? So perkara asas ini kita kena selesaikan dulu sebelum kita boleh berhadapan dengan lebih fokus tentang masalah ini. Kita kena selesaikan masalah rakyat ni dengan lebih serius lah. Bukan asyik fikir politik aja, tak boleh lah. Nanti pada kerundingan. Betul. Komen dan juga rundingan itu nanti soalannya. Rundingan pada awak pula, awak punya rundingan lah. Saya tak rasa UMNO akan berunding. Ya, saya pun tak rasa kita akan berunding dengan orang yang dah ada track record baggage itu awak yang kata. segitu. Sebab tapi di Perak UMNO dan DAP boleh duduk sekali. Okey, tak apa, itu cerita lain. Teruskan Datuk Berdekat. Jadi whatever it is, saya rasa kita ni bercakap apa yang akan berlaku selepas. Ya, memang semua parti-parti berhasrat untuk mewujudkan kerajaan yang lebih stabil. Tapi stabil tu macam mana? Yang saya dengar, UMNO merasakan hanya mereka je yang layak mewujudkan kerajaan yang stabil. Tapi sebenarnya kami pun ada cara-cara bagaimana kita boleh menstabilkan kerajaan. Dan keyakinan pelabur memang tidak berlaku sekarang ni kerana kerajaan flip-flop sekarang ni lah. Kerana ketidakkompetensi dan melibatkan kerajaan dikendalikan oleh, yang dikepalai oleh UMNO jugalah. Kalau sekarang ni tidak boleh dibetulkan, maknanya apa jaminan yang bila lepas PRU nanti akan stabil. Jadi kestabilan itu sendiri pun perlu dilihat. Kalau kita boleh menghormati mandat rakyat, menghormati pilihan rakyat dan kita ada ground rule yang mana semua parti boleh hormati, kita boleh bekerjasama. Tapi kalau kita merasakan hanya kita saja yang boleh buat benda itu, saya rasa there is not good untuk go for negotiation lah. Dan kami pun memang bersedia untuk berunding, tetapi berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang dipegang, iaitu kita tidak mahu terlibat dengan pihak-pihak yang memang telah pun ada track record. Tapi kenapa susah untuk berunding sebelum pilihan raya, Datin? Tak bolehlah sebelum pilihan raya ni. Saya rasa biarlah kita lawan dulu, kan. Dan kita rasa masyarakat pun dah berubah. Kita kena terbukalah minda kita. Saya ada jawapan untuk simpan nanti. Kita kena terbuka minda kita supaya masyarakat menjadi diberi peluang untuk memilih berdasarkan kepada kualiti calon-calon yang kita nak letakkan. So kalau kualiti calon yang diletakkan itu adalah baik, I think kita boleh berunding. Yang masalahnya kalau calon tu datang dengan baggage yang macam-macam, itu macam mana kita nak runding? Dr. Kerry, bagaimana? Saya ada 2 minit saja untuk kita akhiri. Silakan. Saya nak betulkan sedikit. Pakaran harapan kami sangat jelas bahawa kami nak memperkasakan PH. Dan pilihan Perdana Menteri kami satu saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak ada tomahan kononnya kita bergaduh dengan Muhyiddin, dengan siapa-siapa ni. Sangat jelas. Kedua, bagi saya mitos kestabilan politik tidak bermaksud satu parti politik yang berkuasa. Pelabur-pelabur asing, pelabur domestik maupun kestabilan yang mereka mahu adalah kestabilan dasar-dasar dan polisi. Jadi, apa-apa pun kerajaan yang datang, asalkan polisi tersebut adalah stabil, adalah bagus, halatut dia baik, pelabur akan tetap datang. Tapi kalau kita lihat track record di Malaysia, kestabilan yang kononnya satu parti kena mendominasikan, apa yang berlaku? Korupsi. Apa yang berlaku? Non-accountability. Ini yang berlaku. Ini bukan ramalan, ini bukan tomahan. Ini track record. Jadi kestabilan politik tidak bermaksud dominasi satu parti politik.
Tetapi jika satu Perdana Menteri dari UMNO tidak dapat menunjukkan kebolehan beliau untuk mengawal satu koalisi, bermaksud UMNO tidak dapat mentadbir negara dengan baik. Jangan guna alasan kita kena semua ahli UMNO. Jika satu menteri seperti katakan tidak kompeten, tukarlah. Ada banyak lagi ahli parlimen UMNO. Kenapa tukarlah? Kalau Perdana Menteri cakap UMNO lebih baik. Jadi mitos penstabilan politik perlu satu parti yang mendominasi. We have shown power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Okey. Diskusi-diskusi ini kami hentikan dulu malam ini kerana ini pasti akan berpanjangan. Malah dah bermula dari dahulu sekalipun. Tapi apabila kita cerita pasal Bahang PRU 15, sudah pasti ini akan selalu diulang siar ataupun akan kami sediakan platform-platform seperti ini untuk semua ahli-ahli politik. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Hisham Jalil. Terima kasih Datin Paduka Cik Azmah. Terima kasih kepada Dr. Kevin kerana sudi bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Sekian saja Dialog 3 Penjuru untuk kali ini. Diskusi seperti ini sentiasa kami bongkar, kami segarkan di Astro Awani. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.